serius dan cuba fahamkan. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita buka dahulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi kelas kita pada malam ni adalah kelas yang orang kata sebelum kamu masuk periksa lah. Ashraf Irfan ada ke Ashraf Irfan? Ada cikgu. Okey, jadi semua orang kena serius. Semua orang kena salin apa yang cikgu tunjuk. Okey, jadi malam ni, alamak, yang ni kelas tadi. Okey, cikgu padam kejap. Okey, jadi malam ni cikgu akan ajar kamu cara nak skor UASA. Dalam student cikgu, dah ada lebih kurang 5 ke 6 orang yang dah dapat masuk SBP, yang dah dapat masuk MRSM. Kelas kamu juga. Tahniah lah kalau dia datang lagi malam ni. Jadi kamu tak nak ke ambil peluang tu? Jadi nak ambil peluang nak masuk MRSM SBP untuk intake tahun depan, inilah masa dia. Inilah masa dia. Okey. Jadi alamak, kenapa tak dapat masuk pula? Okey, jadi dekat sini cikgu akan tunjukkan cara dia. Cara dia kejap. Okey, cikgu akan tunjukkan tentang format UASA. Okey, kita pada malam ni kita belajar tentang UASA. Ini tak payah salin. Ini cikgu bagi pendarahan. UASA ni apa? UASA adalah U tu untuk ujian. U tu adalah untuk ujian. A tu adalah untuk akhir. S tu adalah untuk sesi. Last sekali akademik. Ni untuk siapa-siapa yang tak kenal lagi. UASA Form 1 ke Form 2 ke Form 3, dia terbahagi kepada 3 bahagian. Ni tengok tahu betul-betul. Bahagian, ada yang 3 bahagian. Bahagian 1, bahagian 2. Jadi nama dia adalah bahagian A, bahagian B dan akhir sekali bahagian C. Ada 3 bahagian dalam UASA. Maksudnya kamu kena jawab, nanti kamu akan lalui semua ni. Okey, bahagian A dekat sini adalah soalan objektif. Soalan objektif. Soalan objektif ni apa? Soalan pilihan jawapan. Sama ada kamu kena bulatkan A ke, B ke, C ke, D. Soalan seterusnya, bahagian yang seterusnya adalah kita panggil dia soalan subjektif. Soalan subjektif tu bahagian B. Sama juga dengan bahagian C, dia adalah soalan subjektif. Okey. Jadi bahagian B dengan bahagian C ni apa beza dia? Nanti akhir kelas cikgu akan tunjukkan beza dia. Kalau tunjuk sekarang tak nampak. Okey, itu bahagian dia. Kemudian kita pergi kepada markah. Kalau untuk bahagian A, markah dia ada 20 soalan. Jadi markah dia adalah 20 markah. Okey, kita pergi pula kepada bahagian B. Bahagian B ni berapa markah? Bahagian B dekat sini adalah 20 markah. Okey, akhir sekali kita pergi kepada bahagian C. Bahagian C ni adalah banyak sikit. Dia ada 60 markah. Jelas ke semua? Suara cikgu okey ke? Ataupun ada tersekat-sekat? Tak ada. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu nak kamu tambahkan 20 tambah 20 tambah 60. Okey, cikgu nak kamu cuba buat. 20 tambah 20 tambah 60. Dapat berapa? 100. Dapat berapa? 100. 100. Maksudnya apa? Maksudnya yang cikgu nak bagi kamu nampak ni, 1 markah
1 markah untuk 1%. Jadi kamu jangan ingat, alah 3 markah je. Kamu ubah mindset tu, bila kamu nampak soalan kan, alah 3 markah je. Ubah mindset tu, ini adalah 3%. Jadi nak lulus ni boleh sangat. Boleh sangat. Cikgu akan tunjukkan nanti. Okey. Itu yang cikgu nak kamu buat yang pertama. Ubah mindset. Sebab apa? Sebab ada orang kalau dia tak boleh jawab, alah aku tinggal 5 markah je pun. Cikgu tak nak markah tu, cikgu tak nak perkataan. Cikgu nak kau potong markah tu. Ubah dia jadi peratus. 5%. Aku hilang 5% tadi. Itu adalah soalan, itu adalah statement yang betul. Jadi bila kamu ubah markah jadi peratus, maksudnya kamu lagi sayang untuk tinggal soalan tu. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Baik. Jadi kita malam ni kita akan pergi kepada bahagian B. Bahagian A ni kamu dah selalu dah. Kamu dah jawab masa dulu-dulu. A, B, C, D kamu just bulatkan je. Tapi bahagian B ni ramai tak tahu cara nak jawab dia. Cikgu akan tunjukkan. Padahal senang. Senang je bahagian B ni. Cikgu akan tunjukkan. Okey, jadi masa pun bergerak. Kita akan pergi kepada bahagian B. Okey, ni bahagian A. Set ni cikgu tak akan share dekat WhatsApp. Jadi kamu kena tengok betul-betul lah. Okey, tapi cikgu hantarlah recording dalam grup. Okey, jadi kita akan selesaikan untuk bahagian B. Kita akan selesaikan untuk bahagian B. Okey, kita tengok kepada soalan nombor 1A. Cikgu, malam ni cikgu tak terus selesaikan. Cikgu akan bagi masa untuk kamu fikir, cari idea ni bab berapa, macam mana nak buat. Lepas tu, baru cikgu akan selesaikan. Okey, cuba kamu tengok soalan 1A. Cikgu bagi 15 saat je. Cuba kamu fikir. Apa jawapan dia? Uzma, rasa-rasa apa jawapan dia, Uzma? Negatif lah kan cikgu. Apa, Narizati, apa? Negatif. Tak dengar. Alamak, tak dengar. Sorry. Dia pecah sikit. Suara cikgu okey ke? Ke ada lag? Okey. Okey, baik. Rasa-rasa soalan 1A ni jawapannya mana? Negatif. Okey, pandai. Sebuah syarikat mengalami kerugian. Oh, negatif kot tadi. Sebuah syarikat mengalami kerugian bila dia cakap tentang rugi. Sesuatu yang penolakan. Maksudnya dia adalah negatif. Jadi dekat sini, kamu tandakan satu garisan. Satu garisan dekat sini. Cikgu tunjuk kat kamu. 1A ni. 1A ni. Kamu buat satu garisan dekat sini. Kamu buat satu garisan dekat sini. Satu garisan ni untuk 1%. Itu je dah dapat 1%. Jangan pandang markah tapi pandang 1%. Jadi sayang markah kamu elok-elok. Habis soalan 1A. Okey, kita pergi pula kepada soalan B. Yang ni kita tengok kepada soalan B. Okey, jadi kita tengok kepada soalan B. Di ruang jawapan, tuliskan benar atau palsu bagi pernyataan yang diberikan. Okey, cikgu bagi kamu masa 1 minit untuk kamu cek dalam diri kamu ada tak maklumat pasal soalan ni. Okey. Cikgu bagi masa kamu untuk hadam soalan ni. Okey. Okey, dah habis. Habis sudah masa yang diberikan. Apa maksud hadam ni? Hadam tu maksudnya apa yang cikgu tunjuk kat depan ni mungkin masuk sebiji ataupun diubah sikit. Jadi kamu kena salin apa? Oh, dia nak tanya tentang faktor perdana. Kamu tulis kecil-kecil dekat buku kamu. Kamu tulis need to study. Ini adalah benda yang kena study balik.
tulis faktor perdana. Nanti habis kelas buka pasal faktor perdana. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan B. Punyalah senang soalan ni. Faktor perdana ni adalah nombor faktor yang terdiri daripada nombor perdana. Sekarang ni kita tengok soalan nombor 21. 21 ni nombor perdana ke? Cikgu nak tanya kamu, 21 ni nombor perdana ke? Bukan. Tak dengar. Nombor 20. Bukan. Bukan. 21 bukan nombor perdana. Sebab apa? Sebab dia boleh dibahagi dengan 3 dan dapat nombor bulat. Nombor perdana adalah nombor yang boleh dibahagi dengan 1 dengan nombor dia sendiri je. Tapi sekarang 21 ni dia boleh bahagi dengan 3. Jadi dia bukan nombor perdana. Itu je. Jadi dekat sini jawapan dia adalah palsu. Palsu yang kamu tulis dekat sini adalah 1%. Jadi jangan membazir markah. Benda yang senang kamu kena grab. Okey, habis. Okey, nombor 2. 210 diungkapkan dalam bentuk pemfaktoran perdana. 2 nombor perdana ke? Cikgu nak tanya kamu semua, nombor 2 ni nombor perdana ke? Ya. Ya. 3 ni nombor perdana ke? Ya. Iya. 5 ni nombor perdana ke? Ya. Iya. Last kali 7 ni nombor perdana ke? Ya. Ya. Iya. Jadi dekat sini kita darabkan 2 darab 3 darab 5 darab 7. Cuba kamu tekan kalkulator, dapat berapa? 210. 210. Jawapan dia sama macam 210. Senang je. Jadi kamu tulislah jawapan dia benar. Dekat sini perkataan benar yang kamu tulis tu 1%. Jadi jangan membazir markah dekat situ. Kamu jangan ingat 5 markah sama dengan 1%. Tak. 1 markah 1%. Penting ke 1% ni? Kat sini 2 markah. Cuba kamu bayangkan kamu tengah gagal dalam matematik 38%, lagi 2% nak lulus. Mana nak cekau? Okey, inilah. Jadi sayang markah kita elok-elok. Okey, habis soalan ni. Okey, jelas ke soalan ni? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi yang masuk nanti kamu tulis kecil-kecil faktor perdana. Yang cikgu tulis satu-satu tu salin, nanti study. Faktor perdana. Habis dekat sini. Kalau yang ni, ni tak ada apalah, integer. Okey, kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Soalan C. Kita pergi kepada soalan C. Okey, cikgu bagi kamu masa 30 saat untuk fikirkan apa jawapan dia. Kamu kena buat dulu tahu, sebab cikgu pernah ada pengalaman lah. Pengalaman cikgu adalah cikgu bagi jawapan terus dekat semua pelajar cikgu. Tapi masa periksa dia tak boleh jawab. Padahal soalan yang sama je. Sebab apa dia jadi macam tu? Sebab kesilapan cikgu tak bagi masa untuk dia jawab. Dia bila dia jawab, soalan ni dia akan masuk dalam kepala. Kalau maksudnya dia akan baca soalan dan soalan tu masuk dalam kepala. Kalau cikgu yang jawab, dia yang masuk dalam kepala dia jawapan tu je. Soalan dia tak masuk dalam kepala. Itu sebabnya kamu kena cuba jawab. Dah habis jawab belum ni? Dah dapat idea dah? Nak dengar suara sikit. Dah dapat idea? Sikit. Okey. Tandakan right pada ketaksamaan linear yang mewakili situasi di bawah. Apa yang kamu kena study balik ni? Okey. Kamu ingat ni, kamu study balik tentang simbol ketaksamaan. Ni tulis kecil-kecil. Simbol ketaksamaan. Need to study. Cikgu akan keluarkan apa yang kamu kena study. Nanti kamu buka balik. Simbol ketaksamaan ada 4. Yang pertama lagi besar. Yang kedua lagi besar dan sama dengan. Yang ketiga lagi kecil. Dan yang terakhir lagi kecil dan sama dengan.
Jadi dekat sini adalah dekat sini adalah 4 simbol ketaksamaan. Ini adalah 4 simbol ketaksamaan. Kamu kena tahu cara nak guna simbol ketaksamaan ni. Okey, bilangan penumpang yang boleh dimuatkan dalam sebuah bas adalah tak lebih daripada 40 orang. Maksudnya tak lebih dari 40 orang. Jadi bila tak lebih, kita nak pakai simbol yang mana? Rasa-rasa mana satu jawapan dia? A ke B ke C? B kot. Ha? B kot. B. Okey, kalau cikgu cakap A ni dia lagi besar. Ni simbol lagi besar. Ni simbol lagi besar. Kalau cikgu cakap A, maksudnya cikgu cakap N tu lagi besar daripada 40. Jadi dia boleh jadi 41, 42, 43. Sama juga dengan C. C dekat sini, N lagi besar daripada 40. Dia boleh lagi besar 41, 42, 43. Jadi A dengan C automatik salah. Dan automatik A dan C itu salah. B. N lagi kecil dan sama dengan 40. Bila cikgu cakap ada sama dengan, maksudnya dia mula dengan 40. Tapi dia cakap lagi kecil. Jadi maksudnya dia terus ke bawah. 40, 39, 38, 37. Makin kecil, makin kecil, makin kecil. Itu maksud simbol ketaksamaan. Jadi kamu tandakan right dekat sini. Jelas ke? Boleh faham ke si cikgu tunjuk ni? Boleh. Boleh. Yang ini 1%. Bukan 1 markah. 1%. Ada yang tanya cikgu, ni kertas kat mana ni? Kertas yang cikgu bagi dekat WhatsApp tu set lain. Jadi itu bagus juga. Yang ni set lain. Kertas yang dekat WhatsApp tu cikgu akan jadikan dia sebagai homework. Okey, kalau kamu sempat sebelum UASA, kamu cuba buat. Okey, cikgu pergi pula kepada soalan yang berikutnya. Boleh cikgu proceed kepada soalan yang berikutnya? Boleh. Okey, Boleh, baik. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada soalan 2A. Kita pergi kepada soalan 2A. Cikgu akan bagi kamu masa untuk cuba fikirkan apakah jawapan dia. Ni 1 markah. 1 markah maksudnya 1%. Okey, cuba selesaikan. Okey, dah ada idea belum? Dah ada idea belum 2A? Belum. Okey. Okey, dia sebenarnya soalannya senang je. Sebab tu yang cikgu nak cuba tunjuk. Tu yang cikgu ni yang cikgu nak tunjuk. Soalan ni senang je sebenarnya. Cumanya kita tak tahu cara nak jawab. Okey, jadi kita tengok kat sini. Cikgu akan tunjuk. Raja di bawah menunjukkan pokok faktor. Apa yang kamu kena study dekat sini? Kamu kena study tentang faktor. Faktor tadi dah ada dah. Dah berapa kali dah masuk faktor? Study elok faktor. Okey, kemudian yang tidak lengkap bagi kuasa nombor 3 sempurna P.
Okey, cikgu akan tunjukkan macam mana nak dapatkan dia punya jawapan. Senang. 3 darab 5 darab 5 darab 3 darab 5 darab 3. Okey, cuba masing-masing tekan kalkulator dapat berapa jawapan dia? 3,375. Itu je jawapan dia. Kamu rasa susah sebab kamu tak tahu cara nak buat. Itu je. Sebenarnya soalan senang. Itu yang cikgu cuba expose dekat kamu pada malam ni. Kamu jangan cakap UASA tu susah. UASA tu senang. Cuma kamu tak tahu cara nak buat dia. Kita nak dapatkan trik nak buat dia. Jadi dekat yang kamu bulat ni berapa markah dia? 1%. Cikgu, pokok tu apa? Pokok ni senang je. Pokok ni maksudnya hasil darab. Ni cikgu tunjuk Okey, pokok kamu kena hati-hati. Kadang takut masuk. Okey, jadi fokus. Yang cikgu ajar ni mungkin masuk. 3 ni, dia punya garisan ni ada 1 je pergi dekat situ. Maksudnya ada 3 je. Yang ni apa pokok dia? Okey ni, tengok 5. Garisan ni bertembung dengan 5. Maksudnya dekat situ 5 darab 5. Kita dapat 25. Okey, yang ni 3 ni. 3 ni ada 1 je. 1 je pergi ke atas. Jadi kita dapat 3. Yang ni apa? Ni 5. Dia berkait dengan 3. 5 darab 3. Kita dapat 15. Tu maksud dia. Okey, berkaitlah cikgu 3 dengan 25. Ya, berkait. Dia ada satu ranting yang sama. Maksudnya 3 darab 25. Kita dapat 75. Yang ni apa? 3 darab 15. 3 darab 15 kamu dapat 45. Okey, cikgu, 75 darab 45. Cuba kamu tekan kalkulator. 75 darab 45 dapat berapa? 3,335. Iya, jawapan yang sama sahaja. Kamu tak perlu nak selesaikan pun pokok tu. Kamu boleh je terus ambil yang dekat belah bawah ni, darab semua dapat jawapan. Yang pokok tu kalau kamu buat, kamu tak akan dapat extra mark pun. Habis dekat situ. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, kita pergi pula kepada soalan B. Kita pergi kepada soalan B. Ada orang masak cikgu ke? Oh, negatif. Okey. Jadi kita pergi pula kepada soalan B. Kita pergi pula kepada soalan B. Cikgu nak kamu cuba selesaikan dahulu soalan B ni. Okey, cuba selesaikan soalan B. Cikgu bagi kamu 1 minit untuk berfikir. 1 minit je. Sebab cikgu nak jawab kalau boleh sebanyak yang mungkin. Sebanyak yang mungkin. Ini apa ni? Ini adalah tentang nisbah setara. Okey, salin kecil-kecil kena study balik pasal nisbah setara. Study balik. Cikgu bagi tahu terus. Okey, cikgu bagi 1 minit untuk kamu fikirkan. Apa jawapan untuk soalan ni? Okey, Anik ada idea tak Anik? Jawapan dia ni. Tengah cuba cikgu. Okey. Koyim ada idea tak? Apa jawapan dia? Tengah fikir. Tengah fikir. Okey, cikgu ajar terus. Siapa yang tak ada idea, siapa yang tak tahu cara nak buat, maksudnya dia kena study balik apa? Study balik tentang nisbah setara. Habis kelas ni, buka balik buku tentang nisbah setara. Buka balik.
Tak buka rugi. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan ni. Boleh cikgu mula jawab ke? Boleh ke cikgu mula jawab? Boleh. Okey. Senang sangat. Cikgu akan tunjukkan. Okey, mula-mula kita dapatkan bentuk pecahan. Apa pecahan untuk yang ni? Kita kira dulu full. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia ada 8. Per dengan berapa? Ada berapa yang dilorikkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita dapat 6/8. Ini bentuk pecahan untuk 6/8. Okey. Dalam bentuk pecahan ni, kamu boleh tukarkan kepada bentuk nisbah. Macam mana nak tukarkan kepada bentuk nisbah? Ambil nombor atas, dia jadi nombor pertama. Nisbah, ambil nombor kedua, dia jadi nombor bawah, dia jadi nombor kedua. 6 nisbah 8. Jelas ke? Jelas. Jadi kita tengok, tak ada pun 6 nisbah 8. Okey, tak apa. 6/8 ni, dia boleh dikecilkan. Kita kecil pakai CV2. Okey, 6 bahagi 2, 8 bahagi 2. 6 bahagi 2 kita dapat 3, 8 bahagi 2 kita dapat 4. Kita tukarkan kepada nisbah. Nombor atas jadi nombor pertama, nombor kedua, nombor bawah jadi nombor kedua. Kat sini kita ada 3 nisbah 4. Oh, ada jawapan 3 nisbah 4. Itu sahaja. Cikgu just kecilkan sahaja. Simplify fraction ni cikgu terus dapat jawapan. Tapi kamu kena faham. Bila dia kata ada 2 markah, maksudnya ada 2 jawapan. Kalau dia kata ada 3 markah, ini format ni format. Cikgu tengah ajar format. Sebab kalau kamu buat macam ni je, maksudnya kamu hilang 1 markah. Kalau dia kata 2 markah, maksudnya dia ada 2 jawapan. Kalau dia ada 3 markah, maksudnya dia ada 3 jawapan. Oh, jadi ada lagi 1 jawapan. Jadi, cikgu besarkan pula. 6/8 cikgu darab 2. Ni pun cikgu darab 2. 6 darab 2 dapat 12. 8 darab 2 dapat 16. Tukarkan kepada nisbah. Nombor atas jadi nombor pertama. Nombor bawah jadi nombor kedua. Oh, 12 nisbah 16. Jadi kita gariskan. Situ je kita dah dapat 2 markah. 2 markah dekat sini menandakan 2%. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan setara ni? Ini cikgu baru ajar pasal nisbah. Okey, nisbah. Apa yang dimaksudkan dengan setara? Cikgu ajar. Setara maksudnya mempunyai nilai yang sama. Nilai sama. Sebagai contoh, macam ni kita nak tahu nilai 6/8? Kamu tekan kalkulator 6 bahagi 8. Okey, 6 bahagi 8 dapat berapa? Tekan macam ni. 6 bahagi 8. Dapat berapa? 0.75. Okey, pandai. 0.75. Sekarang kamu tekan pula 3/4. 3 bahagi 4 dapat berapa? 0.75. 0.75 juga. Okey, 12/16. Kamu tekan kalkulator. 12 bahagi 16. Cuba tekan kalkulator. Dapat berapa? 0.75. Iya. Jadi, inilah yang dimaksudkan dengan setara. Dia mempunyai nilai yang sama. Tu je. Itu je. Jadi sambil-sambil cikgu tunjuk kat depan, cikgu ajar balik, cikgu refresh balik. Cikgu refresh apa mula-mula? Cikgu refresh dekat kamu macam mana daripada pecahan nak tukarkan kepada nisbah. Lepas tu, cikgu dah ajar pasal nisbah. Cikgu ajar pula tentang nisbah setara. Dia mempunyai nilai yang sama. Jelas ke untuk soalan ni? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Salin tau Siapa sempat salin. Recording tak apa, cikgu akan hantarkan. Rakaman kelas cikgu hantar, jangan risau. Okey, habis dah. Kita pergi pula kepada soalan seterusnya.
kat sini berapa dah markah kamu dapat? Kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah dapat 7%. Sekejap je. Jadi jangan membazir. Benda tu senang je. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan C. Ini adalah soalan yang kita baru belajar pada minggu lepas, iaitu Pythagoras Theorem. Pythagoras Theorem. Okey. Cikgu nak kamu cuba selesaikan. Untuk ni cikgu nak tengok jalan kerja lah kalau boleh. Cikgu bagi masa, kamu cuba selesaikan 2 minit. Cuba selesaikan, cikgu bagi masa 2 minit untuk buat. Jawapan dah ada, jawapan dah ada. Okey, jadi Iman boleh buat tak tu? Tengah buat ni. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan kat depan lah sebab cikgu takut masa lah. Jadi siapa yang tak ada idea salin jalan kerja yang cikgu nak tunjuk ni. Salin kemas-kemas, salin betul-betul. Okey. Dalam merajah di bawah PQR ialah garis lurus. Okey. Hitung nilai QS. QS ni apa? Yang ni. Ini adalah QS. Itu dia QS kita. Okey, jadi dalam QS ni tajuk apa ni? Ini adalah satu tajuk di bab yang terakhir. Kita baru belajar minggu lepas. Nama dia adalah Pythagoras Theorem ataupun teorem Pythagoras. Kenapa cikgu tunjuk ni? Cikgu nak bagi tahu kamu kena study ni. Kamu kena study. Sebab apa? Ni masuk. Ni masuk nanti. Cikgu tak cakap bab 2, bab 3. Tak, cikgu terus khususkan. Teorem Pythagoras kena study. Okey, habis. Okey, jadi kita tengok kat sini cikgu akan tunjukkan. Okey, yang pertama sekali dia nak cari QS. QS ni mana? QS ni adalah yang ini, yang warna biru ni. Jadi ingat, teorem Pythagoras hanya boleh dipakai pada segitiga bersudut tegak. Ingat balik minggu lepas. Segitiga bersudut tegak. Mana segitiga bersudut tegak? Segitiga bersudut tegak adalah segitiga yang ada sudut 90 darjah. Okey, jadi ini adalah segitiga kita. Segitiga bersudut tegak. Lepas dah ada ni nak buat apa? Keluarkan dia punya teorem. Mana teorem dia? Okey, tengok dulu yang paling panjang. Macam mana nak tahu dia yang paling panjang? Siapa ingat lagi? Siapa ingat macam mana nak tahu dia yang paling panjang kat mana? Bahagak sudut 90. Dia punya tu, kotak tu. Iya, pandai. Kotak ni 90 darjah. Yang paling panjang adalah QS. Jadi QS ni yang paling panjang. Bila dia paling panjang, dia kena duduk seorang-seorang. Jangan bagi campur dengan orang lain. Jadi sama dengan QR dengan RS nak salin mana? Ikut kamu.
Ikut kamu nak salin QR dulu ke ataupun salin RS. Lepas tu inilah dia. Tapi jangan lupa kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. QS ni apa? QS tu dia tak bagi tahu. Jadi dekat sini kita salin balik QS, masukkan nilai. QR ni dekat sini. QR ni adalah dia jatuh pada sini. Macam mana cikgu nak dapat QR? Siapa boleh bagi tahu? Macam mana nak dapat QR Betul dah tu? Cikgu dah dengar tak? Betul dah? Iman, macam mana nak dapat QR? Tak tahu? 16 tolak 7. Iya, 16 tolak dengan 7. Kan panjang penuh dia kan 16. Panjang ni kan 7. Jadi 16 tolak dengan 7 dapatlah QR dia. Jadi kat sini kita tekan kalkulator 16 tolak 7 kita dapat 9. Jadi QR adalah 9. Jadi kita masukkan QR 9 kuasa 2. Tambah RS. RS dia tak bagi pun nilai. Jadi bila dia tak bagi, maksudnya kita kena cari. Nak cari macam mana? Kita buat lagi satu bentuk segitiga yang ada sudut 90 darjah. Macam mana tu cikgu? Okey, tengok kat depan. Cikgu akan tunjukkan. Cikgu akan tunjukkan. Okey, jadi dekat sini ada lagi satu bentuk segitiga yang ada 90 darjah. Yang warna hijau ni. Yang warna hijau ni adalah bentuk segitiga yang ada 90 darjah. Mana? Ini 90 darjah dia. Jadi yang paling panjang dia apa? 20. Jadi 20 tu kena duduk sorang-sorang. Sama dengan yang ni P ke R 16. 16 tambah yang ni RS. RS kan kita nak cari tadi. RS. Lepas tu kita letaklah kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Itu je. Itu je. Jadi 20 kuasa 2, 16 ni kita nak cari RS, kita kena pindahkan 16. Ni positif. Positif pindah ke sebelah, dia jadi apa semua? Negatif. Iya. Negatif 16 kuasa 2 sama dengan RS kuasa 2. Susah apa? Kita tekan je kalkulator. 20 kuasa 2 tolak 16 kuasa 2. Cuba tekan kalkulator, dapat berapa? 144. Okey, 144. Kuasa 2 pindah ke sebelah, dia jadi apa? Bagi 2. Salah. Dia bagi apa? Kuasa 2 pindah ke sebelah, dia jadi? Kuasa 2 sempurna. Kuasa. Ya. Punca kuasa 2. Okey, cuba tekan punca kuasa 144 dalam kalkulator, dapat berapa? 12. Ya, kita dapat 12. Jadi 12 ni nak guna kat mana? Masukkanlah dalam ni. Jadi kita dapat QS kita. QS kuasa 2 sama dengan 9 kuasa 2 tambah RS kuasa 2. Jadi kita tekanlah kalkulator. 9. Silap RS pula dah cikgu tulis. RS tu kan kita dah dapat 12. Jadi kita masukkan saja 12 kuasa 2. Kita tekan kalkulator. 9 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Cuba tekan. Dapat berapa? 225. 225. Kuasa 2 pindah ke sebelah, dia jadi punca kuasa. Punca kuasa 225 dapat berapa? 15. 15 cm. Maksudnya kamu kena write dekat sini, ini adalah 1%. Markah tu markah. Okey. Jadi untuk salin. Kalau rasa tak sempat nak salin, ambil gambar. Tak sempat nak salin, ambil gambar. Okey, salin, ambil gambar. Okey, boleh cikgu teruskan kepada soalan yang berikutnya? Boleh. Okey. Ni bila cikgu tunjuk ni, salin. Salin. Maksudnya study balik. Yang cikgu bagi tahu tu kamu kena study balik. Okey, habis dah.
Okey, cikgu pergi pula kepada soalan yang berikutnya. 3A. Alamak, algebra. Tak sukanya algebra. Senang je. Okey. Jadi, untuk algebra ni yang cikgu bagi tahu cari kawan dia. Okey. Sebelum cikgu nak selesaikan ni, cikgu bagi kamu 1 minit untuk fikir. Kamu cuba tanya diri kamu, tahu tak pasal benda ni? Cari idea dalam masa 1 minit. Tak payah cari jawapan lagi, cari idea. Aku tahu tak cara nak buat soalan ni? Aku tahu tak nak selesaikan soalan ni? Okey. Habis. Uzma ada idea tak nak selesaikan soalan ni? Belum. Ya. Ha? Belum. Belum. Cikgu ajar kamu. Cikgu bagi nota dulu sebelum cikgu buat. Cikgu bagi nota dulu. Salin nota ni elok-elok. Okey. Jadual di bawah menunjukkan beberapa operasi penambahan dan penolakan untuk algebra. Macam mana nak tambah dengan tolak algebra? Cikgu dah ajar dah. Tapi cikgu akan tunjuk juga. Algebra untuk dia ditambahkan ataupun ditolakkan, dia terbahagi kepada 2 keadaan. Dia terbahagi kepada 2 keadaan. Salin ni elok-elok, salin ni kemas-kemas. Keadaan yang pertama, kita panggil dia sebutan serupa. Sebutan serupa. Ni cikgu dah bagi dah nota, tapi tak apalah, kita salin juga. Keadaan yang kedua, kita panggil dia sebutan tidak serupa. Apa tu sebutan serupa dan apa tu sebutan tidak serupa? Cikgu tunjuk, jangan risau. Okey, sebutan serupa adalah apabila dia mempunyai keadaan yang sama. Keadaan yang sama. Sebagai contoh, 5A dengan 3A. Apa yang samanya? Dia mempunyai huruf dia sama. Mana huruf dia sama? 5 ni huruf dia sebelah dia A, 3 ni huruf dia sebelah dia A juga. Habis dekat situ. Keadaan yang sama daripada segi yang lain. 5 dengan 3. Apa yang sama ni? Sama daripada segi dia punya dua-dua dalam keadaan integer. Dua-dua dalam keadaan nombor bulat. Salin kemas-kemas. Okey, kita pergi pula kepada sebutan tidak serupa. Sebutan tidak serupa adalah keadaan dia terbalik pula. Keadaan yang tidak sama. Dia keadaan yang tidak sama. Sebagai contoh, cikgu tunjuk 5A dengan 3B. Dia tak sama daripada apa? Huruf dia adalah huruf yang lain. Okey. Lepas tu apa contoh yang lain? 5A dengan 3. Dia cakap 3 je. Dia tak letak huruf. Jadi ini adalah keadaan dia lain. Satu ada huruf 5A, satu lagi tak ada huruf. 3 je dia bagi. Kenapa dia bagi ni? Sebab kita kan nak tahu bila dia boleh tambah dan bila dia boleh tolak. Bila keadaan dia sama, contoh 5A dengan 3A, dia boleh tambah. Macam mana? 5A, dia boleh tambah dengan 3A, dia akan dapat 8A. Kita ambil 5
tambah dengan 3. Dia boleh tolak juga. 5A tolak dengan 3A. Ambil nombor 5. Tolak dengan 3 dapat 2A. Jelas ke? Boleh faham sampai situ? Boleh. Boleh. Okey. Kalau keadaan dia berbeza, bila cikgu cakap 5A tambah 3B, jangan tambah. Sebab dia lain. Dan dia bukan kawan. Jadi jawapan dia akan sama. Dia akan dapat 5A tambah 3B juga. Kalau tolak macam mana cikgu? Kalau tolak pun, dia tak boleh diselesaikan. Dia akan dapat 5A tolak 3B juga. Itulah yang kamu kena tahu. Sebutan serupa dan sebutan tidak serupa. Kenapa kita kena belajar ini? Sebab kita nak kena tahu bila dia boleh tambah dan bila dia boleh tolak. Jelas ke? Jelas. Salin elok Okey. Okey, habis dekat situ. Ya, ada soalan nak tanya? Saya nak salin sekejap cikgu. Okey, salin. Okey. Cikgu tunjuk yang seterusnya. Cikgu bagi nota yang seterusnya. Darab. Ni cikgu dah tunjuk dah. Tambah. Tambah. Darab. Tambah. Dapat tambah. Tolak. Darab. Tolak. Dapat tolak. Tambah. Sorry. Okey. Kalau lain. Tambah. Darab. Tolak. Dapat tolak. Tolak, darab, tambah, dapat tolak. Jadi apa yang cikgu cuba bagi tahu kat sini? Kalau simbol, pendaraban untuk simbol. Kalau dia sama, dia akan dapat positif. Kalau dia lain, dia akan dapat negatif. Salin elok. Ni masuk periksa. Cikgu terus terang. Ni masuk periksa. Semua set UASA untuk tingkatan 1 masuk periksa yang ni. Jadi nak suka ke tak suka ke kena tahu benda ni. Ini bukan soalan dekat kertas bahagian B je. Bahagian A pun ada. Tengah salin ke masing-masing? Nah. Tengah salin. Okey, salin. Cikgu bagi masa. Tak sempat salin ambil gambar Okey, cikgu bagi masa Okey, habis dah. Siapa tak sempat ambil gambar, cikgu terus terang cakap ini masuk periksa. Habis. Leksa sempat salin tak Leksa? Dah siap. Dah siap salin Okey, habis. Cikgu akan ajar cara nak guna pula. Okey, cikgu akan ajar sambil-sambil cikgu tunjuk macam mana nak jawab soalan ni. Okey, tengok Jadual di bawah menunjukkan beberapa operasi. Mana? Yang ni, yang ni, yang ni, yang ni. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan ungkapan algebra dekat atas ni, tentukan ungkapan yang setara dengan XY tolak 7RS tolak S. Maksudnya, dia suruh kamu cari mana jawapan dia yang sama dengan XY tolak 7RS tolak S. Sebagai contoh, cikgu akan buat soalan pertama dengan pen warna biru. Ni, nombor 1 ni. Negatif 6XY tolak dalam kurungan 8RS tolak 7XY tambah RS tolak S.
Bila ada kurungan, kita kena selesaikan mana dulu? Cikgu nak dengar suara sikit. Kalau ada kurungan, kita buat mana dulu? Kurungan dulu. Ya, kita buat kurungan dulu. Jadi, kurungan tu maksudnya apa? Siapa boleh bagi tahu kurungan tu maksudnya apa? Darab. Ina Husna, kurungan tu maksudnya apa? Entah. Kurungan tu maksudnya darab. Sebab tu cikgu bagi nota ni. Cikgu tak bagi saja-saja. Sebab tu cikgu bagi nota tu. Jadi ini masuk periksa ni, masuk periksa ni. Okey. Jadi negatif 6xy negatif. Okey, ni 8 arah sini kalau tak nampak simbol ni positif. Negatif darab positif. Tolak darab tambah. Dia bila dia lain, senang je nak ingat. Bila dia lain, hasil dia akan negatif. Bila dia sama, hasil dia akan positif. Jadi kita tengok kat sini, negatif darab positif, dia lain. Jadi dia akan dapat negatif. Negatif 8 RS. Itulah. Itu dia. Negatif darab pula dengan negatif. Kan tolak dengan tolak tu kan sama. Jadi dia dapat positif 7xy. Siapa tahu dia dapat. Siapa tak tahu dia tak dapat. Okey, RS. RS ni sebenarnya positif tau. Positif darab positif. Sama ke lain? Cikgu nak tanya. Sama ke lain? Sama. Sama. Kalau sama hasil dia tambah ke tolak? Tambah. Tambah RS. Tambah darab dengan tolak lain. Jadi bila lain dia tolak. Itu je. Dah selesai dah kurungan kita. Lepas tu nak buat apa? Cari sebutan yang serupa. Mana sebutan yang serupa? 6xy dengan xy. Oh, kita cari huruf yang sama. Kita keluarkan dia punya nilai. Nilai dia apa? Nombor dia. 6 belakang dia negatif. Jadi dia negatif. 7 belakang dia positif. Jadi dia positif 7. Tekan kalkulator, negatif 6 tambah 7. Dapat berapa? 1. 1. Jangan tulis 1 je. Dia ada XY dekat sini. Dia ada XY dekat sini. Kita tulislah XY. Habis kat situ. Kemudian, kita pergi kepada sebutan yang serupa seterusnya. RS dengan RS. 8. Simbol nilai 8 ni berapa? Tengok belakang dia negatif. Negatif 8. RS. Kalau dia huruf sahaja sebenarnya dia ada nombor kat depan. Positif 1. Sebab apa positif? Sebab belakang dia adalah simbol positif. Negatif 8 tambah 1. Tekan kalkulator dapat berapa? Negatif 7. Negatif 7. Sini ada RS, sini ada RS. Kita tulis RS. Okey, lepas tu negatif S ni duduk sorang-sorang. Jadi kita tulis sahaja balik. Jadi kita comparekan. Ni XY, ini XY, ini negatif 7 RS, ni negatif 7 RS, ni S, ini negatif S, ni negatif S. Sama. Jadi bila dia sama, maksudnya jangan salin ni. Salin yang ini. Jadi dekat soal jawapan nombor 1 ni kamu salin negatif 6XY tolak dalam kurungan 8RS tolak 7XY. Tambah RS tolak S. Ini satu markah. Kalau kamu salin balik ni, tak dapat markah. Kamu kena salin yang ini. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Okey, baik. Kita cuba selesaikan satu persoalan. Satu ungkapan. Ni, cuba buat soalan nombor 4. Cikgu keluarkan. Kalau tak ada apa-apa belakang kurungan dia, ada tambah. Tambah dalam kurungan S tambah 9XY tolak 2RS tolak 2S tolak 8XY tambah 5RS. Cuba selesaikan. Cikgu nak yang ni kamu selesaikan dan ambil gambar hantar dekat cikgu. Ini penting. Sebab apa? Cikgu boleh tunjuk. Yang ni masuk juga. Tiga-tiga bahagian masuk. Bahagian A ada yang ni. Bahagian B ada yang ni. Bahagian C pun ada. Okay, cuba buat.
Dah siap hantar kat cikgu Cikgu bagi masa 2 minit. 3 minit lah, 3 minit. Okey, hantar kat cikgu. Aiman dapat tak Aiman? Tengah buat. Tengah buat. Okey, okey. Cuba semua. Cuba bagi dapat. Cikgu bagi masa 1 minit lagi. Uzma dapat buat tak Uzma? Dapat. Okey, bagus. Dah siap hantar kat cikgu, cikgu nak tengok. Ashraf Irfan, dapat buat tak Ashraf Irfan? Nah, try cikgu. Tengah try. Okey. Okey, jadi cikgu bagi masa 30 saat lagi. Okey, okey, ada yang dah hantar kat cikgu, bagus. Macam itulah. Okey. Jadi kenapa cikgu suruh buat? Bila kamu buat ni, kamu boleh nampak kat mana kamu tersilap. Kat mana kalau kamu betul tak ada masalah. Kalau tersilap tu kamu boleh nampak. Sebab tu cikgu suruh buat. Hantar kat cikgu. Okay, cikgu tengok satu-satu. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Siapa buat dia beruntung. Sebab yang ni dia takkan rugi. Ni masuk appraisal. Okey, jadi kita akan selesaikan. Okey, mula-mula buka kurungan. Positif dengan positif. Dia sama. Jadi hasil dia positif. Positif dengan positif. Sama kan tu? Jadi hasil dia positif 9XY. Positif dengan negatif kan lain. Satu positif, satu negatif. Bila lain, dia akan hasil dia negatif 2RS. Negatif 2S ni apa? Negatif 2S kamu boleh salin balik. Ni positif. Negatif dengan positif dapat negatif 8XY. Negatif dengan positif lain juga. Jadi akan dapat negatif 5RS. Tengok yang cikgu buat dan yang kamu buat. Cuba untuk selesaikan. Okey. Jadi dekat sini cikgu cari XY dulu. Alang-alang kita punya soalan dia minta XY dulu, kita cari XY. Cikgu bulatkan, cikgu cari mana ada XY. Sini ada XY, sini ada XY. Cikgu keluarkan nilai dia pula. 9 ni belakang dia positif, jadi dia positif 9. 8 ni belakang ni negatif, jadi negatif 8. 9 tolak 8 dapat berapa semua? 9 tolak 8
Satu. Satu. Sini XY, sini XY. Jadi kita salin 1 XY. Lepas tu kita tengok, oh belakang ni RS pula. Okey, kita test jawab yang RS. Okey, ni ada RS. Ini ada RS. Kita keluarkan nilai. 2 ni belakang ni negatif. Negatif 2. 5 ni belakang ni negatif. Negatif 5. Tekan kalkulator. Negatif 2 dengan negatif 5 dapat berapa? Negatif 7. Negatif 7. Pandai. RS. Kita salin balik negatif 7 RS. Okey, akhir sekali. S dengan negatif 2S. S ni positif 1. Nah, ada 1 kan. Ni negatif 2. 1 tolak 2. Dapat berapa 1 tolak 2? Negatif 1. Negatif 1S. Jadi kalau kita tengok jawapan kita yang ni, yang kita buat tadi sama dengan yang ni. Jadi bila dia sama, maksudnya itulah jawapan yang kamu kena salin dalam kita punya ruang kosong tu. Jadi kat sini kita dapat dalam kurungan S tambah 9XY. Kita salin sebiji dalam ni. Negatif 2RS, negatif 2S tolak 8XY tambah 5RS. Ini satu lagi markah. Ingat, senang je nak buat ni. Cikgu dah ada ajar. Yang pertama buka kurungan. Nak buka kurungan tengok simbol. Kalau sama simbol dia tambah. Kalau lain simbol dia tolak. Itu je nak buka kurungan. Yang kedua cari huruf sama. Keluarkan nilai, tekan kalkulator. Itu sahaja. Jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Boleh. Okay, salin. Okey, bagus. Jadi yang ni kamu kena ingat betul-betul. Yang ni kena salin. Yang ni nota ni lagilah kena salin. Algebra ni penting. Kamu pakai. Okey, habis sudah soalan ni. Cikgu akan proceed pula kepada soalan 3B. Plot titik. Plot titik. Kita belajar cara nak buat plot titik. Senang je. Okey. Jadi plot titik ni kita akan pergi kepada soalan-soalan plot titik. Okey. Kita cuba buat dulu soalan nombor 1. Cuba buat soalan nombor 1. Oh, plot titik masuk Plot titik masuk. Jadi buat tanda kecil-kecil. Plot titik masuk nanti dalam periksa. Study balik lagi. Study balik. Okey, 1 minit cikgu bagi kamu masa cari idea nak tahu mana satu jawapan yang betul. 40 ke 60? Cuba buat. Semua faham ke nak cari plot nak ni? Nak translate plot titik? Boleh. Tak tahu. Nur Izzati Sofia. Yang ni ada idea tak? Nur Izzati ada idea tak yang ni? Kira titik-titik tu dulu kan? Ya, betul. Kita kira titik dia. Okey, habis dah masa yang diberikan. Kita akan cikgu akan tunjukkan cara nak buat. Senang je. Senang je. Okey, tengok Plot titik menunjukkan tempoh masa. Cikgu baca ni tahu. Cikgu baca yang atas ni. Plot titik menunjukkan tempoh masa dalam jam yang diambil oleh sekumpulan murid kelas 1 Maliki untuk buat ulang kaji. Maksudnya, berapa orang murid, berapa jam? Contoh, dekat bawah ditunjuk masa, jam. Berapa orang murid mengulang kaji sebanyak 1 jam? 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik. Maksudnya 4 orang murid yang dah ulang kaji sebanyak 1 jam. Itulah maksud dia. Tu masuk plot titik. Okey,
1 jam setengah. Berapa orang murid ulang kaji selama 1 jam setengah? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 2 jam setengah. Ada berapa orang murid ulang kaji sebanyak 2 jam setengah? 1, 2, 3. Ada 3. 3 jam. Berapa orang murid ulang kaji sebanyak 3 jam? Ada 1 orang. 3.5 jam. 3 setengah. 2 orang. Itu cara baca dia. Jadi sekarang kita baca soalan. Berapa peratus bilangan murid yang memperuntukkan sekurang-kurangnya 2 jam untuk buat ulang kaji? Kalau cikgu cakap sekurang-kurangnya 2 jam, sekurang-kurangnya 2 jam, cikgu kena ambil lebih ke kurang daripada 2 jam? Cikgu nak tanya kamu. Kurang. Kurang kot. Okey, jangan tertipu kalau cikgu cakap kalau kawan kita bagi ada orang bagi duit raya kat kita kan. Dia bagi 50 sen. Kita tak puas hati. Kita cakap apa? Alah, sekurang-kurangnya bagilah RM1. Adakah kita minta kurang daripada RM1? Tak. Yes. Jadi sekurang-kurangnya 2 jam. Dia kurang daripada 2 jam ke di atas daripada 2 jam? Atas. Dia atas daripada 2 jam. Sekurang-kurangnya maksudnya paling kecil dekat situ adalah 2 jam. Itulah dia. Itu cara nak baca soalan. Tu cikgu ajar tu. Cikgu ajar tu. Jadi kamu kena faham. Bila kawan kamu dah buat baik, dia tak cakap terima kasih, kamu cakaplah, sekurang-kurangnya dia ni cakaplah terima kasih ke apa ke. Maksudnya kamu minta at least ucaplah thank you, bagilah tahu terima kasih dekat aku ni, aku dah tolong kau. Okey. Orang kata orang bagi duit kat kita kan, kita dah buat kerja banyak kan. Dia bagi RM1 je. Orang buat kerja banyak, kurang-kurangnya bagi RM10 lah. Maksudnya paling kurang at least RM10, RM11, RM12, paling kecil tu RM10. Jadi maksudnya atas daripada 2 jam. Jelas ke penjelasan daripada cikgu tu, boleh faham? Boleh. Jadi bila cikgu cakap atas daripada 2 jam, kita kira ke sana. Berapa orang murid yang study sekurang-kurangnya 2 jam? 3 tambah 1 tambah 2. Kita buat. 3 tambah 1 tambah 2. Kita tekan kalkulator. Kita dapat 6. Kita nak buat peratus. Berapa? Kita kena kira jumlah. Jumlah murid. Jumlah murid dekat sini ada berapa? 4 tambah 5 tambah 3 tambah 1 tambah 2. 4 tambah 5 tambah 3 tambah 1 tambah 2. Okey, jadi dekat sini kita dapat 15. 15. Ya, betul. Jadi sekarang cikgu nak ajar kamu cara convert kepada 100. Cara nak tukarkan kepada percentage. Ataupun peratus. Macam mana? Ambil 6 per dengan 15 dalam kurungan darab 100. Cuba masing-masing tekan kalkulator, dapat berapa? 40. Iya, pandai Nur Izzati. Kita dapat 40%. Jadi bulatkanlah 40%. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Cikgu tunjuk kat depan ni, boleh faham? Boleh. Okey. Habis dah dekat situ. Yang ni cikgu ajar. Yang pertama cara nak baca plot titik. Kedua cara nak fahamkan maklumat. Ketiga cara nak tukarkan kepada peratus. Okey, habis soalan 1, kita pergi pula kepada soalan 2. Kita pergi pula kepada soalan 2. Okey. Jadi kita akan selesaikan soalan 2 sama-sama. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Okay. Cikgu baca, jangan risau cikgu baca. Cikgu baca, kamu tinggal fahamkan je. Okey, tengok sebelum peperiksaan, setiap murid perlu menambah masa untuk mengulang kaji pelajaran sebanyak 1 jam. Tadi 1 jam, 1 jam 50, 1 jam setengah, 2 jam, 2 jam setengah, 3 jam setengah. Sekarang ni kena tambah lagi 1 jam. Jadi bila kita tambah 1 jam, 1 tambah 1 dapat 2. Sini dapat 2.5.
Sini dapat 3. Sini dapat 3.5. Sini dapat 4. Sini dapat 4.5. Cikgu tambah 1. Kenapa? Sebab dia menambah sebanyak 1 jam. Okey, sampai situ jelas? Boleh faham? Boleh. Okey. Hitung jumlah bilangan murid yang memperuntukkan masa kurang daripada 4 jam. Dia kata kurang daripada 4 jam. Okey. Bila dia kata kurang daripada 4 jam, kita nak ambil 4 jam ke atas ke ataupun bawah 4 jam? Ke bawah. Iya, nampak tak beza dia? Kalau kita cakap sekurang-kurangnya, kita ambil ke atas. Kalau dia kata kurang daripada 4 jam, maksudnya kita ambil kurang ke bawah daripada 4 jam. Jadi ini 4 jam kita ambil belah bawah dia. Sini 4 orang, sini 5 orang, sini 3 orang. Tambah kan? Tambah dapat berapa? 4 tambah 5 tambah 3 dapat berapa? 12. Iya, 12. pandai. Dapat 12. Itu sahaja 1 markah. 1 markah menandakan 1%. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan nombor 4. Kita ada nombor 5. Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 4. Soalan senang. Kita pergi kepada 4A. Kita pergi kepada 4A. Oh, ni apa ni cikgu? Tak tahulah, terlupa ni yang cikgu tunjuk ni. Ni kamu kena study ni. Ini adalah nama-nama sudut. Nama-nama sudut. Tulis kecil-kecil dekat buku kamu tulis nama-nama sudut. Yang ni kamu buka balik, kamu study balik. Apa nama-nama bagi sudut? Dia ada dekat bab 8. Dia ada dekat bab 8. Okey, habis dekat situ. Okey, kita cari idea. Okey, cikgu bagi kamu cari idea 1 minit. Cuba selesaikan soalan ni, cikgu bagi 1 minit. Cuba kamu fikir macam mana nak selesaikan 4A. Ingat soalan ni cikgu tak share dekat WhatsApp. Cikgu tak share dekat WhatsApp. Okey. Uzma, ada idea tak ni nak buat ni? Belum, sekejap. Tak ada. Okey. Okey. Jadi cikgu akan selesaikan. Kita bila tak ada idea, kita cari hint. Kita cari hint. Hint tu apa dalam bahasa Melayu? Petunjuk. Kita cari petunjuk. Okey. Kita tengok dekat sini. Cikgu nak selesaikan ni. Sudut pada garis lurus. Kamu cuba buat satu garis lurus. Kat sini cikgu ada satu garis lurus. Ni garis lurus cikgu. Apa sudut pada garis lurus tu? Okey, tengok cikgu keluarkan. Okey, dia ada X. X. Lepas tu dia ada 34. Tambah 34. Lepas tu dia ada 63. Tambah 63. Itu je. Itulah garis lurus. Jadi dekat sini kita ada ini jawapan dia. X tambah 34 tambah 63 membentuk satu garis lurus. Inilah jawapan dia. Inilah jawapan dia. Okey, habis dekat situ. Sudut refleks ni apa? Sudut putaran lengkap ni apa? Tak tahulah cikgu. Okey, cikgu nak tanya kamu, kalau putaran lengkap, satu putaran berapa darjah? 360.
Okey, 360. Dekat sini dia tak ada buat pun 360. Dia tak buat, dia tak lengkapkan pun 360. Jadi tak ada pun sudut 360. Jadi kamu terus buat ke sini. Okay, jadi kamu dah dapat markah. 2 markah ni 2%. Jangan main-main 2% tu besar. 2% tu besar. Okey, jadi untuk siapa-siapa yang tak ada idea, terlupa terus. Jadi cikgu ada ajar. Kalau kamu terlupa terus ke, tak ada idea ke, cikgu akan bukakan buku teks untuk kamu. Pergi kepada buku teks matematik tingkatan 1. Lepas tu, ni siapa-siapa ada buku teks boleh buka Kita ada buku teks matematik tingkatan 1. Pergi kepada bab 8 iaitu garis dan sudut. Okey, pergi kepada bab 8 garis dan sudut. Dan kamu scroll sampai bawah sekali. Sampai bawah sekali. Ya, ni. Kamu boleh tengok balik rumusan. Jadi dekat sini dia dah bagi tahu dah apa tu garis, apa tu sudut pada garis lurus, apa tu sudut refleks, apa tu sudut putaran lengkap, dia dah bagi tahu dah semua kat sini. Jadi yang ni kamu kena ingat. Kalau tadi cikgu tunjuk masuk sudut garis lurus, sudut refleks, sudut putaran lengkap, mana tahu esok-esok masuk sudut ni, tu cikgu just bagi tahu apa nama tajuk je. Cikgu tak cakap masuk terus macam tu. Cikgu bagi tahu kalau tak masuk pun dia CP-CP. Maksudnya kamu kena study balik nama-nama sudut. Mana nama-nama sudut? Ni cikgu tunjuk dah. Ada 6 dekat situ. Jadi siapa-siapa ada buku teks boleh buka bab 8 bahagian rumusan. Jelas semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, habis kat sini. Okey, bagus. Okey, jadi nanti study balik Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Masih lagi sudut dalam sudut dan garisan, garis dan sudut. Jadi dekat sini kita pakai sudut selang-seli lah. Cikgu pakai sudut selang-seli. Okey. Tak apa-apa, cikgu tunjuk dan explainkan dekat kamu apa yang soalan ni nak. Okey, kita pergi kepada soalan ni. Okey. Kita pergi kepada soalan ni. Berdasarkan rajah di bawah, tentukan sama ada pernyataan yang diberikan benar ataupun palsu. Okey, tengok bulatkan jawapan yang betul. Kita pergi kepada soalan nombor 1 dulu. Soalan nombor 1, PQ dengan RS adalah bukan garis lari. Garis lari ni apa? Garis lari adalah ada satu garis lurus yang dalam keadaan sudut dia sama. Macam mana nak tahu dia garis lari? Cikgu ajar kamu. Cikgu bagi hint dekat kamu. Kamu pakai sudut selang-seli. Pakai sudut selang-seli. Nama dia sudut selang-seli. Sudut selang-seli ni kalau dekat sini cikgu cakap 105 darjah. Maksudnya sini pun 105 darjah. Itu maksud sudut selang-seli. Dan kamu kena check. 105 dengan yang ni dia bentuk tak 180. Kalau dia bentuk 180 maksudnya dia adalah garis selari. Kalau kita dapat 180 maksudnya dia adalah garis selari. Kalau kita tak dapat dia 180 dia bukan garis selari. Okey, jadi cuba selesaikan soalan nombor 1 dengan soalan nombor 2. Cikgu bagi masa 1 minit.
Cikgu, yang ni masuk periksa, cikgu. Ha? Apa Aidil? Yang ni masuk periksa, cikgu. Ya, betul. Ha. Okey, cikgu. Okey, 1 minit. Tepat pukul 9:04, cikgu tunjukkan jalan kerja dia. Kalau siapa-siapa yang tak tahu kan, maksudnya dia kena study balik. Ni bab berapa, kena buka balik. Bab berapa, muka surat berapa. Siapa tak faham ataupun ada soalan tentang cikgu, boleh WhatsApp cikgu. Okey. Aina Husna, dapat tak tu cara nak buat soalan kat depan ni? Dapat. Okey. Kita tengok kepada soalan nombor 1. Aina Husna rasa soalan nombor 1 ni selari ke tak selari? Tak kot. Okey, cikgu akan tunjukkan dekat kamu semua macam mana nak check dia garis selari ke tak. Okey, tolong cikgu tekan kalkulator. Okey, yang pertama kita pakai sudut selang-seli. 135 ni kalau dia dekat sini, tengok ni cikgu ada bagi tahu. 135 maksudnya sini pun 135. Nak check lah dia garis selari ke tak, kamu check kat mana? Kamu check dia dekat sini. Ni nanti masuk exam check betul-betul. Okey, tekan kalkulator. 135 tambah 45 dapat berapa? 180. 180. Kalau 180 dia garis lurus tak? Lurus. Ya. Ya, dia garis lurus. Maksudnya dia dalam keadaan garis selari. Itu cara nak check dia garis selari. Maksudnya dekat soalan ni PQ dengan RS ni garis selari. Tengok baca soalan. PQ dan RS adalah bukan garis selari. Dia kata bukan. Maksudnya pernyataannya adalah palsu. Sebab apa? Sebab daripada soalan nombor 1 kita kira tadi dia adalah garis selari. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Nak check dia garis selari ke tak? Okey, kita pakai sudut selang-seli. Sini 63, maksudnya sini pun 63. Okey, ambil 2 ni. 63 tambah 117. Dapat berapa? Dapat berapa? 63 tambah 117. 180. 180. Jadi kalau 180 dia garis lurus tak? Ya. Ya. Jadi bila dia garis lurus maksudnya dia garis lari. Kita baca pernyataan dia. KL dengan MN adalah garis lari. Benar. Itu je cara nak check dia garis lari ke tak. Dapatkan tips daripada cikgu macam mana cikgu buat satu-satu, macam mana cikgu selesaikan satu-satu. Sebab ini nanti masuk periksa kamu boleh buat. Kalau masuk periksa kamu boleh buat. Kalau dia kata, kalau dia ubah soalan, dia twist sikit soalan, konsep tu kamu dah faham. Kalau dapat 180 maksudnya dia garis lari. Kalau tak dapat maksudnya bukan. Jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, bagus. Selesai soalan ni. Okey, kita pergi kepada soalan 5A. Kita pergi kepada soalan 5A. Okey, soalan 5A cikgu bagi kamu masa untuk berfikir. Soalan 5A cikgu bagi masa untuk berfikir. Okey, cuba selesaikan soalan 5A. 2 markah. Cuba buat. Bagi idea. Cuba cari idea macam mana nak selesaikan. Mana yang kamu rasa dia punya hasil bila ditambahkan akan dapat 180? Rasa-rasa mana? Aiman, rasa-rasa mana? Cikgu nak gariskan dekat mana? CBA. CBA. CBA tak? Salah. BCD. Pandai. Kalau dalam segitiga, bila sudut belah dalam segitiga ditambahkan, dia akan dapat 180. Jadi dekat sini kita ada BCD. Kita tengok markah. Markah dia ada 2 markah kat sini. Maksudnya ada 2 jawapan.
Cari lagi satu yang membentuk 180. Cari lagi satu. A dengan B. Ya, A dengan B. A dan B ni kan dalam keadaan garis lurus. Bila dia dalam keadaan garis lurus, hasil dia akan dapat 180 darjah juga. Jelas ke semua? Boleh faham ke ni? Boleh. Okey, salin buat nota. Uzma je lah, Uzma. Jelas. Okey. Habis dah soalan dekat sini Okey, yang ni apa? Yang ni masuk periksa ni. Masuk periksa. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk bahagian B. Lepas ni cikgu nak bagi kamu nampak perbezaan bahagian B dengan bahagian C. Okey, cuba selesaikan bahagian B. Apa ni? Ni cikgu dah ajar ni. Ni set. Ni simbol apa nama dia ni? Ni simbol epsilon. Cikgu ada bagi tahu hari tu. Hari tu kita ada belajar epsilon. Dia termasuk ke tak dalam kumpulan tu? Kalau dia termasuk, kita cakap dia simbol epsilon. Kalau dia tak termasuk, kita buat dia macam ni. Okey, cuba cari idea. Cuba fikirkan. Tak alas ni Okey, jadi kita pergi kepada soalan B. Cikgu harap kamu dah ada idea. Cikgu dah tunggu 1 minit. Dia beri S ialah gandaan 3. 6 ni gandaan 3 tak? Cikgu nak tanya kamu, 6 ni gandaan 3 tak? Tak dengar. 6 tu gandaan 3 ke? Ya, 6 tu adalah gandaan 3. Jadi bila dia gandaan 3, letaklah 6. 6 termasuk dalam kumpulan ni. Tu je. 8 bukan gandaan 3. Jadi letaklah dekat belah bawah ni. Ini je dah 2%. Ini je dah 2%. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey. Okey, habis bahagian B. Habis dah bahagian B. Okey, jadi kamu dengan cikgu ni ada masa lebih kurang 19 minit je lagi. Okey, cikgu nak terangkan tentang sebelum cikgu nak terangkan tentang format UASA ni, cikgu nak bagi tahu kamu satu rahsia. Satu rahsia. Masing-masing ada kat sini ke nak dengar suara sikit? Ya. Ya. Okey. Untuk peperiksaan UASA, ratio dia punya tahap kesukaran adalah 5:3:2. 5 tu apa? 5 tu adalah senang. 3 tu apa? 3 tu adalah soalan sederhana. 2 tu apa? 2 ni adalah soalan sukar ataupun susah. Jadinya semua bila cikgu cakap 5:3:2 ni kamu tak nampak? Okeylah, kita cakap dalam markah 100%. 100%. Senang. Senang ni ada 50%. Sederhana ada 30%. Susah ataupun sukar ada 20%. Jadi daripada soalan UASA dia dibuat secara 5:3:2. 50% tu soalan senang.
50% tu adalah soalan senang. Cumanya kita tak tahu format, kita tinggal. Jadi kalau orang cakap, cikgu saya gagal. Padahal 50% ni soalan senang. Dia tak dapat 50%. Dia tak dapat jawab soalan senang. Kenapa? Sebab dia tak tahu format. Dia tak tahu format nak jawab soalan tu. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh. Kalau siapa-siapa yang nak A, ada tak orang nak skor A dekat sini? Cikgu nak dengar suara sikit. Ada ke yang nak skor A? Ada. Kalau dia nak skor A, nak dapatkan A, dia hanya jawab betul semua soalan senang dengan soalan sederhana je. Dia dah dapat 80%. Dia tak perlu nak skor soalan susah. Itulah maksud cikgu. Format UASA ni, nak A, kamu kena struggle sikit untuk skor bahagian B tadi dengan betul. Tapi nak lulus sangat-sangat mudah. Jadi cikgu tak nak, kalau boleh tak nak. Tak ada orang gagal kat sini. Kalau kita gagal tak apalah. Jangan down. Tapi yang cikgu nak cuba sampai kat kamu sebelum kamu masuk Dewan Periksa, sebelum kamu jawab periksa UASA untuk matematik, kamu kena nampak 50% ni soalan senang. 50 ni kamu dah C dah. 50 tu kamu dah C dah. Sampai sini jelas ke semua? Boleh faham sampai sini? Boleh. Okey. Kita pergi kepada bahagian B. Okey, masing-masing boleh tengok kepada bahagian B. Cikgu scroll balik soalan bahagian B. Cikgu scroll balik daripada atas bahagian B. Okey. Bahagian B dekat sini. Cikgu nak dengar suara sikit lah. Ada orang ke nak dengar sikit suara? Ada. Okey, bahagian B, walaupun cikgu tunjuk kat kamu satu semua ni, bahagian B tak perlu jalan kerja. Cikgu ulang lagi sekali. Bahagian B tak perlu jalan kerja. Itulah yang cikgu pelik. Kenapa kita tak boleh skor A? Kenapa kita tak boleh pergi lagi balik? Lagi kita boleh pergi. Kenapa? Sebab bahagian B dekat sini tak perlu pun jalan kerja. Contoh kita pergi kepada soalan 1A. 1A ni disuruh gariskan je. Kita gariskan, kita dapat markah. Itu je. Kita tak perlu tunjuk kenapa dia positif. Kita tak perlu tunjuk kenapa dia negatif. Habis dekat situ. Okey, kita pergi kepada soalan 1B. Dekat soalan 1B ni, kita hanya perlu tulis sama ada dia benar ataupun dia palsu. Tak ada jalan kerja pun kamu kena tunjukkan. Tak ada bagi tahu sebab kenapa benar, tak ada bagi tahu sebab kenapa palsu. Kamu hanya letakkan palsu, benar. Itu sahaja. Tak perlu nak tunjuk jalan kerja. Jelas sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey, soalan C. Cikgu tandakan right je. Right dekat cikgu sini menandakan satu markah. Siapa tak buat right tak dapat markah. Cikgu tak perlu jalan kerja. Okey, kamu tak cari lagi. Cikgu pergi kepada belah bawah. Cikgu scroll lagi. Cikgu scroll. Nombor 2. Dia tak suruh kamu penuhkan pun kotak ni. Dia suruh kamu cari nilai P. Nak cari nilai P pun tak perlu tunjuk jalan kerja. Kamu kena bulatkan sahaja mana satu yang betul. Kalau kamu tak tahu, bulatkan je lah mana-mana. Mana tahu betul? Itu maksud cikgu. Jangan tinggal. Tak tahu, jangan tinggal. Okey. Jadi cikgu teruskan format UASA untuk B. Okey, tengok. Kalau ada 2 markah, maksudnya ada 2 garisan. Jadi kita buat kat sini tadi. Ni je. Kamu tak perlu nak tunjuk pun jalan kerja kamu dapatkan fraction. Kamu tak perlu jalan kerja untuk tunjukkan daripada fraction pergi nisbah. Tak perlu nak bagi tahu jawapan pun. Tak perlu nak bagi tahu pemeriksa pun. Macam mana kamu dapat 3 nisbah 4. Jelas ke? Boleh faham ke semua ni? Boleh. Okey. Cuba bayangkan kamu buat jalan kerja tapi kamu tak buat garisan. Kamu tak dapat markah. Contoh. Kamu cikgu pergi, cikgu
jawab mana tadi? Okey. Okey, yang ni cikgu jawab. Ni. Cikgu buat jalan kerja. Cikgu buat jalan kerja kemas-kemas dekat sebelah soalan ni. Tapi cikgu tak buat garis. Cikgu tak gariskan sini ke sini. Cikgu tak gariskan sini ke sini. Cikgu still dapat kosong walaupun jalan kerja cikgu betul. Sebab apa? Sebab bahagian B dia tak tengok pun dekat jalan kerja. Dia nak jawapan sahaja. Sebab tu cikgu cakap senang. Okey, tak tahulah cikgu berapa. Kamu gariskanlah mana-mana tapi jangan tinggal. Jangan tinggal. Siapa tinggal salah. Okey. Jadi kita pergi pula kepada bahagian C. Oh cikgu yang ni panjang jalan kerja dia. Okey, kalaulah cikgu buat jalan kerja panjang kan. Tapi cikgu tak tick, cikgu tak write dekat 15 cm ni. Cikgu still salah. Cikgu still tak dapat markah. Sebab apa? Markah dia adalah pada kita buat write dekat sini. Pada kita buat write dekat sini. Jadi fahamkan apa yang soalan tu nak. Okey, last kan. Nombor 3. Okey, nombor 3 ni ada yang cakap susah, ada yang cakap tak tahu nak buat. Okey, nombor 3 ni dia dah bagi jawapan, cuma kamu kena pilih. Contoh, kotak ni. Oh, kotak ni kan tadi kita kira 2 kotak ni. Ambil je lah 2 kotak ni salin balik dekat sini. Tapi kalau boleh kita tahulah kenapa dia betul, kenapa dia salah. Cumanya cikgu tak boleh assume semua orang boleh jawab. Tapi apa yang cikgu boleh bagi tahu adalah jawapan dah ada pada kertas. Jawapan dah ada pada kertas. Okey, kita pergi kepada soalan 3B pula. Kita pergi kepada soalan 3B. Yang ni jawapan ni tinggal bulatkan sahaja. Bulatkan je. Kalau kamu bulatkan yang betul, kamu betul lah. Kalau kamu ada jalan kerja tapi tak bulatkan, mesti tak dapat markah. Okey. Jadi, kita pergi kepada soalan nombor 4. Ni, buat garisan. Gariskan. Jadi, gariskan ni dapat markah dah. Tak perlu nak tunjuk jalan kerja. Yang ni nak buat apa? Yang ni, bulatkan mana satu benar, bulatkan mana satu palsu. Itu sahaja. Jadi, jangan fail benda-benda macam ni. Jangan fail. Okey. Lepas tu, kita pergi kepada 4. Okey, nombor 5. 5. 2 markah. Buat garis. Apa jawapan dia? Jadi dekat sini, garisan markah bukan terletak pada jalan kerja tetapi pada jawapan kamu. Okey, B yang ni jawapan dah ada 6 dengan 8 ni jawapan dia. Kamu tinggal letakkan je 6 dengan 8. Itu yang dimaksudkan dengan bahagian B. Jelas ke semua? Nak dengar suara sikit? Jelas. Okey. Beza bahagian B dengan bahagian C, bahagian C dia tak letak jawapan. Dia tak bagi tahu jawapan dia apa. Dia tak bagi tahu. Tapi apa yang cikgu boleh cakap, kita pergi kepada format kita. Bahagian A ada dah jawapan dekat situ. Kita tinggal kena bulatkan jawapan yang betul. Maksudnya jawapan dah ada. Jawapan ada. Ada dalam kertas tu. Bahagian B, jawapan pun dah ada. Jawapan ada. Apa yang cikgu nak kamu faham, malam ni yang format UASA tu 20 tambah 20 kita dapat 40. 40 markah jawapan tu dah ada dalam kamu punya kertas. Kamu tinggal kena cari je mana satu jawapan yang betul. Kamu tak perlu nak fikir pun macam mana datangnya jawapan ni. Dari mana nak dapat macam mana, apa sebab dia. Tak perlu fikir. 40 markah. 40 markah jawapan dah ada dalam kamu punya kertas. Kamu dapat je kertas tu, kamu dah kena set dalam diri kamu. 40 markah ni, 40% tau bukan markah. 40% dah ada jawapan dalam kamu punya kertas periksa. Jelas ke ni? Boleh faham ke ni? Boleh. Jadi cuba skor. Okey. Jadi kita akan cuba jawab soalan yang terakhir. Kita nak bagi nampak beza bahagian B dengan bahagian C. Bahagian B dengan bahagian C ni selalunya markah dia banyak sikit.
Okey, sebagai contoh, kita pergi kepada bahagian C, soalan yang pertama. Senang je bahagian B ke bahagian C ke, kalau dia senang dia tetap senang okey. Jadi kita pergi kepada soalan nombor 1 tentang batang dan daun. Tentang batang dan daun. Dah belajar belum batang dan daun? Cikgu dah ada ajar belum? Lupa tu. Okey. Okey, jadi ni second last, soalan second last. Ini berapa markah? 4 markah ni, 4 markah. Jadi dekat sini 4%. Okey, cikgu bagi masa 1 minit untuk kamu cuba selesaikan. Idea 1 minit. Kamu ada idea tak kat sini? Uzma, ada idea tak dekat soalan ni? Belum. Tak ada. Belum. Uzma rasa susah tak soalan ni? Susah? Senang. Ada. Okey, cikgu nak tanya Sofia Izzati, soalan ni susah ke senang Sofia? Senang sangat. Cikgu. Senang sangat. Itu yang cikgu nak dengar. Okey, jadi kalau kita pergi kepada batang dan daun, batang ni 10. Daun ni sah. 1, 8 ada 18. 1, 8 ada 18. 1, 9 ada 19. 1, 9 ada 19. 2, 0 ada 20. 2, 0 ada 20. 2, 0 ada 20. 2, 1 ada 21. 2, 2 ada 22. 2, 3 ada 23. Soalan yang pertama, nyatakan bilangan terbanyak. Berapa bilangan terbanyak dekat sini? Cikgu nak dengar. Manakah bilangan terbanyak dekat sini? 20 kan? 23. Paling banyak. Paling besar. 23. Jawapannya 23. Bilangan terbanyak. Habis dekat situ. Okey. Nak tukarkan kepada plot titik. 18 ni ada 2. Kamu pergi dekat 18 ni, kamu plotkan titik 1, 2. 19 ni ada 2. Kamu pergi dekat 19 ni ada 1, 2. 20 ni ada 3. Kamu plotkan 3 dekat 20 tu. 21, 22, 23 masing-masing ada 1. Ini 4%. Selesai. Ini je jalan kerja dia. Jelas ke semua? Boleh faham ke cara nak skor UASA ni? Boleh. Okey. Jadi habis dah dekat sini. Ashraf Irfan, jelas ke sampai sini? Dino, jelas ke Dino? Jelas cikgu. Okey, last. Kita pergi kepada soalan yang terakhir. Okey, cuba selesaikan soalan B. Cuba selesaikan soalan B. Ni berapa markah? 2 markah. Okey, ni 2%. Mikael ada ke Mikael? Tak ada. Cikgu. Ada. Mikael, soalan ni susah ke senang ke agak? Tahu. Tak tahu. Mikael ada idea tak nak buat soalan ni? Ada. Dia. Okey. Apa idea Mikael tu? Sekejap. Okey. Aimazi ada idea tak nak buat soalan ni? Ada kot.
Asyik. Iman ada idea. Tak ada. Lesa ada idea tak nak buat soalan ni? Ni soalan terakhir dah ni. Ada idea tak nak buat soalan ni, Lesa? Ada. Ada. Apa idea Lesa tu? Sekejap. Okey, disebabkan masa kita dah pukul 10.28, cikgu akan tunjukkan. Soalan ni dia minta A, ni nombor 1 A nisbah B, nisbah C. Okey, sekarang apa jawapan dia? A kita kan 280, masukkanlah 280. B kita kan 200, masukkanlah 200. C kita kan 250. Dah, ini sahaja. Itu je. Soalan nombor 2, BCA. B kita berapa? B kita 200, masukkan 200. C kita berapa? 250, masukkan 250. A kita berapa? A kita 280, masukkan 280. Ini 2%. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Idea. Sebab tu cikgu cakap 50% soalan senang. Cumanya kita tak tahu tu senang sebab apa? Sebab kita tak tahu, tak ada idea nak buat. Tak pernah cuba selesaikan soalan UASA ala antara sebab ni lah. Dan nak dapat idea-idea ni kita kena banyak selesaikan soalan-soalan UASA biar kita lagi nampak. Okey. Jadi ni dah bahagian C. Okey, jadi cikgu ada ni lah. Okey, jadi cikgu nak nasihat lah. Okey, masing-masing boleh buka kamera sikit. 1 minit je untuk cikgu nasihat. Okey, nasihat cikgu adalah kita UASA ni cuba kamu anggap serius. Serius sebab apa? Sebab bila kita anggap serius, siapa-siapa yang nak masuk asrama, sekolah SBP, sekolah MRSM, masih dibuka lagi. Masih dibuka lagi. Jadi cubalah dapatkan peluang tu. Kelas ni juga rasanya kelas ni ataupun kelas lain kot. Ada dekat 3-4 orang dah dapat tawaran pergi SBP Tun Fatimah, dapat SBP Sabah. Diorang skor pertengahan tahun. Cuba kamu skor untuk UASA ni dapat masuk asrama, SBP ke MRSM. Kalau nak masuk sekolah biasa pun tak ada masalah. Tak jadi isu pun. Tapi apa yang cikgu cuba sampaikan, cuba push diri kamu untuk dapat yang kamu rasa paling bagus. Cikgu dah bantu ni. Yang boleh ke semua nak dengar suara sikit?